Baik para penonton, dalam kita bersukaria sekarang ini sedang bercuti berhujung minggu bersama keluarga tercinta, antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan dengan kesihatan. Sekarang ni kalau kita cakap COVID-19 masih belum berakhir, perlu untuk sentiasa berhati-hati dan juga banyak antara penyakit 3 serangkai dan banyak lagi. Jadi ini antara yang kami nak kongsi kepada anda, pelbagai inisiatif daripada pihak ataupun daripada Kerajaan Negeri Selangor sendiri untuk memastikan keadaan di Selangor kesihatan bertambah baik, dan juga bukan itu saja, juga diberi fokus berkenaan dengan kesihatan mental. Baik, bersama dengan saya berbesar hati hari ini untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya kenalkan Yang Berhormat Dr. Siti Mariah Mahmud, merupakan pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam Perpaduan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Doktor. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Okey. Baik, jadi sebagai permulaannya, bagaimana YB melihat tahap kesihatan khususnya pasca pandemik COVID-19 di Selangor? Silakan. Baik, terlebih dulu terima kasih Sufia kerana menjemput saya pagi ini. Ya, memang kalau kita lihat selepas pasca COVID ya, bagi saya pertama kesedaran tentang kesihatan rakyat meningkat. Ya, sana sini rakyat buat saringan kesihatan, sama ada dengan sendiri ataupun mana-mana NGO pun banyak menganjurkan program-program saringan kesihatan dan sebagainya. Jadi kesedaran tahap kesihatan itu sangat penting kerana di situlah bermulanya kita mengambil tahu tentang kesihatan, status kesihatan di kita. Kedua, secara umumnya saya melihat bila orang kita dah mula sedar tentang kesihatan itu, maka langkah-langkah pencegahan juga perlu rakyat ambil, dan mereka saya tengok alhamdulillah ya lebih peka lah. Kepekaan itu penting. Betul. Betul. Cuma satu saja Sufia, kesedaran tentang kesihatan kadang-kadang tidak diterjemahkan kepada langkah-langkah menjaga kesihatan. Okey, itu belum. Two different things. Satu sedar, peka, satu lagi motivated, bermotivasi untuk melakukan sesuatu untuk menjaga kesihatan. Mungkin ini belum, tapi tak apa, kita teruskan dengan program-program meningkatkan kesedaran. Dengan satu hari kita harap setiap orang akan mengambil termotivasi untuk menjaga kesihatan sendiri dengan lebih berkesan. Jadi pasca COVID, saya kira semua kita tahu bahawa kes-kes COVID menurun, dan kebanyakan kes 96-97% lebih semuanya tahap 1, 2 dan 3. Maknanya dia kalau di test positif, kuarantin di rumah saja, dan kemasukan hospital pun juga sudah menurun, ya, dan yang masuk ICU pun lagi menurun. Di semua ni berita baik alhamdulillah. Tapi kita jangan terlalu selesa, kerana kita tahu penyakit berjangkit ini boleh meletus bila-bila masa kalau kita alpa. Jadi langkah-langkah penjagaan itu penting, terutamanya penyakit-penyakit berjangkit melalui pernafasan. Jadi kita perlu, walaupun Menteri Kesihatan mengatakan bahawa tidak lagi dikenakan memakai pelitup muka dan sebagainya, cuma ada tempat-tempat tertentu yang tertutup, nak masuk macam bank kadang-kadang disuruh pakai. Betul. Ya, tapi tak apa, itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi berhati-hati apabila kita di kawasan yang terlalu ramai orang dan sebagainya, ambillah langkah-langkah seperti yang kita lakukan dahulu, kebersihan dan sebagainya perlu diteruskan. Betul. Masih perlu diamalkanlah setiap hari. Perlu diamalkan. Satu pengajaran pada kita, kena ingat terutamanya Selangor, kepadatan penduduknya sangat besar kan. Setuju. Kita rapat ya. Betul. Dan jadi kalau ada penyakit berjangkit dan kita belum bersedia, tersedia tubuh badan kita untuk melawannya, maka kita senang dijangkiti. Untuk makluman rakyat Malaysia ni, saya ingat seperti yang dikeluarkan oleh KKM, hanya 50% yang ambil dos penggalak dos penggalak untuk COVID, dan kurang daripada 5%, 2.67% itu yang ambil penggalak kedua. Jadi makna risiko itu ada, terutamanya bagi mereka yang warga emas dan juga mereka yang komorbid, yang ada penyakit 3 serangkai dan sebagainya, harus lebih berhati-hati. Kalau tak nak ambil dosnya, kena jaga. Betul. Itu yang perlu kita lakukan, beri kesedaran kepada ahli keluarga, dan juga perlu untuk sentiasa berjaga-jaga. Dan itu mungkin dari segi penyakit yang berjangkit. Pelbagai sebenarnya inisiatif yang diadakan oleh Selangor sendiri untuk memastikan keadaan kesihatan di Selangor sentiasa dalam keadaan yang terbaiklah. Apa lagi antara ini? Jadi kita Selangor mengambil pendekatan pencegahan lebih baik daripada rawatan. Betul. Jadi kita tahu nombor 1 penyakit kita sebenarnya adalah penyakit-penyakit tidak berjangkit ya.
jantung, buah pinggang, kencing manis, darah tinggi. Semua ini kita katakan dalam bahasa perubatan is preventable. Boleh kita cegah kalau kita buat persiapan daripada awal. Jadi itu yang saringan-saringan kesihatan untuk memberi kesedaran kepada rakyat. Gula darah awak macam mana, kolesterol awak bagaimana, berat badan macam mana. Itu semua adalah untuk kita mengatakan pada rakyat dia nak ikut tak ikut satu hal. Tapi bila kita saring, kita cerita dengan dia. Inilah kebenaran. Ini dia. Kalau kamu tak jaga 5 tahun dari sekarang, berat badan kamu kalau meningkat, ini risikonya dan sebagainya. Walaupun seram nak dengar. Seram nak dengar. Memang orang kita tak suka dengar. Betul. Tapi kita kena orang kata bagi berita buruk sebelum dia jadi buruk. Lebih buruk, betul. Saya suka beri peringatan itu. So dia antara itu adalah pencegahannya. Tapi semasa COVID dulu, kita dapati, memang sudah ada sebenarnya sebelum COVID pun kita sedar. Lagi satu masalah kesihatan, kedua adalah kesihatan mental. Betul. Kesihatan mental dan kita dengar sampai kita jarang dengar dulu tak membunuh diri, tapi ada orang yang kemurungan sampai boleh membunuh diri. Jadi Selangor dah mula dah 2 tahun lebih kami memula program sihat mental Selangor di mana rakyat boleh menyaring diri sendiri melalui aplikasi Selangkah. Dia boleh menyaring diri sendiri dalam masa orang kata melihat simptom-simptom 2 minggu 3 minggu sebelum itu. Adakah dia menghadapi kemurungan, anxiety, kerasahan, kerisauan ataupun dia mengalami stres. Jadi semua ini penting, memang ada kita, cuma melampau. Bila melampau kita tidak boleh melaksanakan tanggungjawab kita, kerja kita dengan biasa kerana terlalu murung dan sebagainya. Jadi dibantu kita untuk kita tahu kamu di tahap mana. Kalau macamnya tahap mild, orang kata tahap 1 gitu, maka kita ada pula program-program pendidikan. Kita boleh pergi tengok video dan sebagainya. Kita sediakan 60 video pendidikan ada dalam YouTube tu. Jadi dia boleh akses. Kalau kita kemurungan, apa itu kemurungan? Bagaimana mencegah kemurungan? Jadi kalau dah tahu diri sendiri murung, kita nak buat apa? Kita buat prevent lah. Kita buatnya. Tapi sekiranya bila dia masuk ke tes-tes tu, dia ada, kita panggil suicidal thoughts. Dia ada mungkin mati lebih baik daripada hidup. Aku rasa macam nak terjun kolam ke nak kan ada keinginan untuk mati itu, nak bunuh diri itu, maka kita terus direct kepada kaunselor. Daripada aplikasi itu dia akan berbual dengan kaunselor. Aplikasi apa tadi? Aplikasi Selangkah. Selangkah. Boleh download aplikasi Selangkah dan daripada situ dia boleh berdiri dengan kaunselor. Jadi kalau kaunselor merasakan ini kes berat, kami terus salurkan kepada pakar psikiatri atau clinical psychologist. Itu semua dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor. Sekarang ni kes kita dah penuh. Ada lebih kurang 200 kes kalau tak silap saya yang kita peruntukkan 5 sesi dengan clinical psychologist ataupun psychiatrist di situ. Jadi makna dia kadang-kadang begini, kita tahu kita ada masalah tapi kita segan nak jumpa orang. Tambah bila jumpa stigma jumpa psikiatris, nanti orangnya aku gila. Tidak semestinya begitu. Jadi melalui aplikasi Selangkah kita dah, ini program kita dengan Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kita ada orang akademik, semua pakar-pakar bersama kita. Saya bangga dengan program ini sebenarnya. Dan bila kita campur, kita masukkan tahun lepas, kita masukkan juga subsidi. Malah bukan subsidi penuh. Yang ambil subsidi ni adalah para psikiatris. Mereka kurangkan, orang kata kita pergi kurangkan fees mereka dan kita bayar untuk mereka. Sehingga 1,000 satu orang pesakit kalau dia perlu jumpa psikiatris. Jadi tadi bila kita tengok tadi dah kita buat saringan diri kita, kita tengok tahap kita cuba. Jadi kalau misalnya masih lagi ada masalah, itulah lorongnya kita hantar. Jadi Selangor dah ada sistem yang lengkap, ekosistem untuk kita membantu mereka-mereka yang ada masalah cabaran kesihatan mental. Itu adalah satu perkara yang saya rasa kita kena teruskan. Sebab hidup di sini ni maklumlah. Tapi kita dapat juga panggilan daripada luar, daripada Selangor. Saya mengharapkan Kementerian Kesihatan akan mengambil program ini. InsyaAllah ni live ya. InsyaAllah. Dan itu juga antara sebenarnya kalau kita lihat kesedaran itu semakin meningkat lah kan di kalangan masyarakat. Juga kita cuba nak tanamkan tentang kesedaran tentang kanser. Juga kita buat saringan percuma.
Untuk wanita saringan untuk kanser payudara dan juga kanser pangkal rahim. Untuk lelaki bukan orang perempuan pun boleh dapat kanser kolorektal ataupun usus dan juga kanser prostat untuk orang lelaki. Jadi semua ni adalah percuma. Kerajaan Negeri Selangor tak kira percuma. Ya, tak kira apa ni orang kata, tak kira tahap ekonomi dia. So kalau kita buat program Saling Selangor, datang daftar kita bagi. So kita bagi sampai ke diagnosis. Ya, masa tu kita ambil darah, tinja dan sebagainya. Dan kemudian sekiranya positif, kita direct kepada pihak-pihak ketiga seperti Universiti Melaya, Universiti UiTM, ya, dan kita juga bekerjasama dengan MSU dan sebagainya. Jadi kita direct ke sana supaya mereka dapat diagnosis yang lengkap dan kemudian boleh mengambil keputusan tentang rawatan awal. Yang penting tu awal. Kanser ni semua kena sedar tentang rawatan, diagnosis awal tu penting dan kemudian rawatan awal. Jangan tahu diagnosis tunggu lagi pula rawat terceruk lepas tu tidak buat dan kemudian too late bila datang itu agaklah lewat. Sebab kanser ni dia cepat kan YB kan? Sangat takut. Jadi perlulah untuk kita ambil tahu juga tentang perkara ini. Dan akhir sekali YB, kepada mereka yang nak tahu lagi pelbagai program-program dan juga inisiatif daripada Negeri Selangor bagaimana? Ya, dalam saya nak sebut, saya tak mungkin sebut nama saya pendek. Ini adalah inisiatif untuk portfolio saya lah, termasuk wanita dan perpaduan, tapi kesihatannya lengkap di sini. Terutamanya saya ingin Sufia untuk mereka tahu tentang bantuan-bantuan yang kita beri kepada rakyat, seperti bantuan sihat Selangor untuk katarak, untuk beli anggota palsu. Lepas tu kita juga beri insentif kepada mereka untuk siapa yang nak diagnose TB, kita bayar pada mereka untuk lengkapkan rawatan. Sebab Selangor paling tinggi TB ya. Sebab kita ramai. Jadi kita siapkan RM800. Habis 2 bulan kita bagi, habis 2 bulan kita bagi, habis semua kita bagi lagi 800 untuk menggalakkan mereka. Dan terkini tahun ini insya-Allah selepas ini kita mulakan pengangkutan untuk pergi ambil rawatan lagi. Pengangkutan pun disediakan juga. Disediakan. Malah saya nak wawarkan di sini. Pesakit kronik yang mana terlantar di rumah. Kita juga tahun ini menambahkan sekiranya dia nak pergi follow up di klinik kesihatan. Dia orang terpaksa ambil ambulans sebab mereka tak boleh jalan. Dan ambulans charge mereka RM500. Jadi kalau mereka daftar awal, bagi tahu bila, kita sediakan pengangkutan ataupun kita bayar untuk pengangkutan ambulans. Untung duduk Selangor ni kan. Mereka yang terlantar. Jadi mungkin saya tak sempat nak cerita. Lagi satu skim peduli jantung. Yang ini mereka yang pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik kerajaan. Doktor kata awak kena buat angio dan sebagainya. Dan memang queue dekat hospital sedang panjang dan sebagainya, tapi dia mesti di-refer. Kita ada untuk menolong mereka buat. Kita bayar sampai RM50,000 untuk mereka yang buat bypass, untuk mereka yang kena buat angio dan sebagainya. Semuanya jantung, ada. Tapi dia bukan jalan sendiri pergi hospital swasta ya. Dia kena datang melalui channel yang betul. Betul. Jadi itu dia banyak inisiatif yang telah pun diberikan oleh pihak ataupun Negeri Selangor sendiri. Jadi perlu untuk kita semua ambil peluang ini untuk mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Siti Mariam Mahmud, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Wanita dan Keluarga Negeri Selangor. Terima kasih banyak YB. Terima kasih Sufia. Moga terus sihat insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah. Dan seterusnya para penonton, kita